Dr. 9 TV. Okey, teruskan menyokong Dr. 9 TV. If I open up my eyes, I can see the skies. I can see the skies. Selamat datang ke Dr. 9 TV. So hari ini kita berada dalam satu program percembahan ilmu dan juga perbincangan untuk kita meneruskan agenda kita, iaitu bersama satu program yang kita rangka khusus untuk mengembangkan ilmu pengetahuan melalui penyelidikan. Bersama kita akan mengupas secara dengan lebih lanjut perkembangan penyelidikan juga teknologi terkini yang kita boleh aplikasikan dalam kehidupan sehari kita, iaitu bersama kita untuk inovasikan diri anda dalam program Secangkir Kopi dan Senano Idea dan pelbagai tip penyelidikan menarik dari Dr. K dan juga bersama saya Dr. 9 di Dr. 9 TV. So hari ini kita bertuah dalam sesi yang pertama kita pada kali ini. Kita memang untuk kita memperkenalkan segmen ini, dan mungkin kita akan dengar sedikit pencerahan daripada Dr. K. Okey, silakan Dr. K. Okey, terima kasih Dr. Ni di atas jemputan daripada Dr. 9 TV ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukur alhamdulillah lah, kerana dengan hadrat kudrat Allah Subhanahu taala kita berada di dalam alam maya ini untuk kita mengembangkan ilmu di mana sahaja, insya-Allah ianya sebagai satu perkongsian yang bermanfaat kepada kita semua. Hari ini ingin saya berkongsi sedikit berkaitan dengan penyelidikan. Kenapa kita perlu melaksanakan penyelidikan? Itu adalah persoalan yang paling penting yang kita kena jawab. Kadang-kadang ramai orang yang nak melaksanakan ataupun menjalankan penyelidikan tetapi tidak tahu untuk menjalankan penyelidikan. Itu yang pertama. Dan yang kedua lagi, Dr. Ni, sebenarnya dalam kehidupan kita ini penyelidikan bagi saya adalah wajib dijalankan. Maksudnya dalam kehidupan kita kena sentiasa research, kita kena sentiasa melakukan kajian. Maksudnya kita kena sentiasa bermuhasabah diri kita supaya kita menjadi lebih baik dan lebih baik di masa akan datang. Sebab itulah kita perlu melakukan kajian. So kajian ini perlu dilihat kepada penyataan masalah. Sekiranya tidak ada sebarang masalah, tidak akan ada sebarang kajian yang hendak dibuat. Maksudnya kajian ini kita melihat kembali kalau dalam diri sendiri apa yang telah kita lakukan pada hari ini. Adakah apa yang kita lakukan itu adalah bersalahan dengan syariat, bersalahan dengan norma kehidupan? Sekiranya ya, kenapa itu berlaku? Dan kenapa dan bagaimana untuk kita mengelakkan daripada itu berlaku? So daripada dapatan kajian yang kita lakukan, apabila kita buat kajian, kita akan dapat dapatan, kita akan dapat finding. Daripada finding itulah, maka kita akan dapat memperbetulkan kembali kesilapan-kesilapan ataupun orang kata perkara-perkara yang agak tidak boleh dilakukan tetapi kita lakukan. So daripada dapatan itu maka kita perbetulkan keadaan. Dan itulah maksudnya kita menyumbang. Sekiranya kita sudah dapat membetulkan keadaan, maknanya kita telah menyumbang. Kita telah menyumbang sesuatu kepada diri kita. Begitu juga dalam konteks yang lebih besar. Itu kalau dalam konteks kehidupan seharian kita. Kalau konteks yang lebih besar, mungkin di tempat kerja kita, mungkin dalam sistem masyarakat itu sendiri, mungkin dalam sistem organisasi itu sendiri, ataupun mungkin juga dalam sistem negara, polisi dan sebagainya sendiri. Maksudnya kita boleh menyumbang sesuatu dalam konteks kita sendiri dengan melaksanakan ataupun melakukan penyelidikan. Itulah pentingnya penyelidikan dalam kehidupan kita. Sebab itu kita perlu melakukan penyelidikan, sama ada penyelidikan yang kita lakukan itu secara formal ataupun secara tidak formal. Okey, terima kasih dengan pendengar ringkas. So boleh Dr. K kupas sedikit betapa pentingnya penyelidikan yang kita buat, tak kisahlah di peringkat mana, di peringkat kajian ringkas, di peringkat saintifik ataupun kajian sosial atau sendiri, di mana letaknya kepentingan tersebut dan mengapa perlunya penyelidikan dan inovasi ini untuk setiap individu ataupun setiap masyarakat untuk memahami dan mengetahui kaedah untuk melaksanakan kajian tersebut. Okey, seperti mana yang saya nyatakan tadi, Dr. Ni, penyelidikan ini sangat penting dan wajib dalam kehidupan. Kalau kita nak jadi lebih baik, kita kena menyelidik. So, dalam apa saja kerja kita, penyelidikan itu adalah penting.
Dan dalam penyelidikan ini ada yang formal, ada yang tidak formal. Yang tidak formal adalah untuk kita menambah baikkan diri kita. Yang formal pula adalah menyentuh kepada sistem. Contoh katakan dalam pendidikan yang formal, perlu ada perancangan, perlu ada instrumen kajian, perlu ada data yang dianalisis. Kemudian daripada data yang dianalisis itu akhirnya kita akan mencapai ataupun menemui satu dapatan kajian. Yang mana dapatan kajian inilah menyumbang kepada pembangunan negara kita sehingga negara kita menjadi sebuah negara yang hebat di mata dunia. Contoh kita katakan, apabila kita buat satu kajian, apa perancangan kita? Apa perancangan kita? So perancangan untuk kita buat kajian itu sudah tentu kita perlu mereka bentuk kajian kita itu dahulu. Kita reka bentuk kajian kita design kajian kita itu dulu. Apa jenis kajian yang kita nak buat? Sama ada kajian yang kita adalah kajian berbentuk eksperimen ke, ataupun kajian yang kita nak buat itu berbentuk observation ke, ataupun pemerhatian, ataupun kajian yang kita nak buat itu hanyalah berbentuk kepada tinjauan. So ada pelbagai jenis kajian. So itu adalah design ataupun reka bentuk kajian yang perlu kita lakukan. So daripada itu, maka daripada reka bentuk itulah maka kita putuskan pula di manakah populasi kajian kita, di manakah responden kajian kita. Responden kajian kita itu bergantung kepada populasi sesuatu populasi sesuatu penduduk sebagai contoh, ataupun populasi sesuatu manusia ataupun subjek matter yang berada di sesuatu tempat yang kita nak kaji. So katakan populasi manusia ataupun rakyat di Malaysia ini yang beragama Islam sebagai contoh mungkin dalam 25 juta contohlah. Itu contoh. Dan kita tak boleh nak ambil semua data daripada 25 juta itu. So kita kena ambil sampel daripada 25 juta itu yang mewakili kepada populasi. Sebab itu kita kena ada sampel. Kadang-kadang sampel dan populasi ini pun apabila yang novice ataupun yang baru-baru, beginner lah orang kata, baru nak menjalan kajian, dia dah jadi macam satu yang orang kata agak confused. Cuma di sini apabila saya sebut beginner ataupun novice itu, yang pertama sekali saya perlu nyatakan mungkin kepada para pendengar kita ataupun para audien kita ialah mengapa kita perlu buat kajian. Itu yang penting. Kenapa kita nak buat kajian? Adakah kita nak buat kajian hanya sekadar untuk mencapai ataupun menggenggam segulung ijazah, untuk menggenggam segulung sarjana, ataupun hanya untuk menggenggam segulung PhD sahaja? Ataupun kita buat kajian seikhlas hati kita untuk menyumbangkan sesuatu kepada masyarakat? Itu dua perkara yang berbeza. So, nawaitu ataupun niat untuk membuat kajian itu kena ikhlas. Kita tidak boleh, aku nak membuat kajian semata-mata untuk mencapai KPI sahaja. So disebabkan KPI, apa saja kajian pun kita buat, tak kisah, janji capai KPI. Bagi saya itu pegangan yang silap lah. Kerana kalau seorang ahli akademik pun biasanya, kebiasaannya dan cara normalnya adalah orang yang betul ikhlas melaksanakan kajian, sama ada tanggungan ataupun ada kos yang menanggung kajian itu, ataupun tidak ada kos yang menanggung kajian. Ada kajian yang kita nak buat tetapi tidak ada sebarang geran yang boleh menanggung kos kita sebagai contoh. Kita masih lagi boleh buat kajian tetapi dalam kapasiti yang kecil, bergantung kepada penggunaan kos kita lah. Okey, penerangan yang agak jelas di situ berkenaan dengan pendidikan dan kepentingannya. Cumanya bila kita melihat bagi orang kata individu seperti kita yang biasa dengan penyelidikan dan juga inovasi, kita mungkin senanglah untuk memahami apa itu penyelidikan dan kepentingan dia, sebab benda itu berkait rapat dengan aktiviti seharian kita. So mungkin boleh Dr. K jelaskan sedikit kepada mereka yang tidak terlibat secara langsung lah dengan pendidikan, untuk menggalakkan mereka melakukan penyelidikan dan inovasi terhadap perkhidmatan ataupun dalam kerjaya masing-masing. So mungkin ada cadangan daripada Dr. K untuk orang kata membudayakan orang kata budaya penyelidikan dan inovasi di kalangan masyarakat. Silakan. Okey. Ya. Bagi saya satu perkataan yang kena pegang oleh semua orang dalam semua lapisan masyarakat, iaitu ikhlas. Ikhlas dan
Apabila kita ikhlas melaksanakan sesuatu kerja, kita akan bersungguh-sungguh melakukan kerja tersebut. Dan apabila kita bersungguh-sungguh melakukan kerja tersebut, kita akan sentiasa berusaha untuk memastikan kerja yang kita lakukan itu, yang kita berikan itu menjadi lebih baik dan makin baik daripada masa-masa akan datang. Kalau hari ini dah baik, esok lagi baik, lusa lagi baik dan seterusnya. Mana semakin lama penyampaian kita akan menjadi semakin berkesan. Sebagai contoh, katakan kita sebagai pendidik ataupun sebagai guru di sekolah. Hari ini kita mengajar dalam satu kelas dengan menggunakan satu kaedah tertentu. Kita masih tidak dapat memberi tumpuan kepada apa yang kita ajar. Wajib untuk kita membuat kajian bagaimana kita hendak mengajar agar pelajar-pelajar kita pada kita. Apakah approach yang kita perlu gunakan? Kenapa pelajar-pelajar ini tidak bagi tumpuan kepada kita? Adakah disebabkan oleh kerana pendekatan pengajaran kita tidak bagus, ataupun kandungan yang kita hendak sampaikan tidak bagus, ataupun masalah itu datang daripada pelajar yang memang jenis tidak fokus. Kalau yang memang jenis tidak fokus, kerana mempunyai pemikiran yang agak kurang fokus kepada pelajaran, sebagaimana kita nak tackle? Kajian perlu dibuat lagi. Maknanya ikhlas itu penting. Apabila kita ikhlas, kita akan bersungguh-sungguh. Apabila kita bersungguh-sungguh, kita akan melakukan kajian, dan tujuan melakukan kajian adalah untuk meningkat ataupun menjadikan kita lebih baik dari masa ke semasa, dan akhirnya itulah kontribusi kita ataupun sumbangan kita kepada, bukan saja kepada negara kita, tetapi juga kepada anak bangsa kita, kepada organisasi kita, kepada kejayaan, dan akhirnya balik kepada kita sendiri untuk menjadi manusia yang lebih baik. Okey, terima kasih Dr. K. Mungkin kita boleh teruskan lagi perbincangan kita dengan lebih mendalam berkenaan teknik-teknik ataupun kaedah yang untuk kita adaptasi dalam kehidupan seharian kita, ataupun terutamanya yang terlibat secara langsung dalam penyelidikan, untuk mengetahui kaedah yang paling ringkas dan paling membantu untuk kita menjalankan penyelidikan. Sebelum tu saya juga nak berkongsi jugalah hasil daripada tinjauan saya mengapa kita perlu kepada R&D ataupun Research and Development ni, kerana salah satunya adalah untuk menjadi pemangkin kepada proses inovasi. Jadi tanpa penyelidikan, inovasi itu tidak akan berlaku, dan juga boleh meningkatkan pelaburan bagi menghasilkan produk baru serta proses serta perkhidmatan baru, supaya negara kita dapat berkembang seiring dengan perkembangan teknologi semasa dan juga perkembangan ekonomi, dan juga membolehkan negara untuk bersaing dengan negara-negara lain, supaya kita tidak jauh ketinggalan lah. Kita mempunyai hasil penyelidikan ataupun inovasi sendiri untuk kita bersaing dengan industri di luar sana, termasuk di luar dan dalam negara. So mungkin Dr. K boleh teruskan juga dengan soalan saya tadi, untuk kita kaedah yang kita perlu lalui lah, untuk mungkin boleh bagi contoh lah satu kaedah yang paling ringkas untuk kita memahami kaedah dan juga proses penyelidikan yang biasa digunakan ataupun menjadi tujuh ajar ataupun menjadi panduan lah kepada kita, terutamanya kepada penyelidik muda. Okey. Ya. Kalau kita katakan dalam kehidupan seharian kita lah, kehidupan keseharian kita, pendidikan ataupun penyelidikan yang kita hendak laku ni pelbagai sebenarnya. So, dia bergantung kepada kita. Kita tak boleh, jangan sekali-kali kita skopkan diri kita dengan sesuatu perkara yang tidak sepatutnya. Contoh, katakan kita nak buat kajian, kita bagi kekangan dia adalah duit, keuangan. Kita kata kita tak ada keuangan, so kita tak boleh buat kajian. Kita katakan kita tidak ada masa, kita tak boleh buat kajian. Kita katakan kita tidak ada ilmu untuk buat kajian, sebab itu kita tak buat kajian. Sebenarnya kajian itu boleh dilakukan dalam pelbagai cara dalam kehidupan kita, seperti saya nyatakan tadi, secara informal ataupun secara formal. So kalau dalam secara formal pula, kajian ini boleh dilakukan sama ada secara pendekatan. Ada tiga kaedah pendekatan yang biasa digunakan dalam penyelidikan. Iaitu yang pertama kualitatif, yang kedua kuantitatif, dan yang ketiganya adalah mix. Maknanya campuran di antara kualitatif dan kuantitatif.
Itu saja. Ada 3 itu saja kaedah besar dalam pendidikan. Yang mana bagi kaedah besar ini pula akan dibahagikan kepada segmen-segmen yang kecil. Maksudnya kalau kita katakan bagi kategori ataupun metodologinya dalam bentuk kuantitatif. So kalau dalam kuantitatif itu pula ada beberapa kaedah dalam kuantitatif itu yang kita kena tahu. Antaranya seperti kita melakukan eksperimental. Eksperimental melibatkan kuantitatif. Apa saja yang melibatkan number, ianya adalah kuantitatif. Maknanya dapatan-dapatan yang diwakili oleh nilai yang berbentuk number itu adalah kuantitatif. Contohnya katakan quasi eksperimental yang mana akhirnya menyumbangkan kepada nilai-nilai tertentu yang mewakili kepada korelasi ataupun hubungan di antara satu variabel dengan satu variabel. Itu juga adalah quasi eksperimental. Yang ni mungkin kita boleh jelaskan satu persatu dalam siri-siri yang berikutnya, Dr. Nai. Okay. So yang ketiga ianya adalah correlational. Correlational adalah hubung kait di antara satu variabel ataupun satu kumpulan dengan satu kumpulan yang lain untuk melihat perubahan-perubahan di dalam variabel akibat daripada intervensi yang berlaku. Mungkin bahasa itu agak teknikal bunyinya. Tetapi insya-Allah untuk siri-siri yang seterusnya mungkin kita boleh bercakap tentang correlational sahaja. Supaya lebih jelas kepada pendengar-pendengar kita lah di masa akan datang. Dan yang keempat, yang paling glamour lah saya rasa, yang paling famous lah orang suka pakai adalah survey, tinjauan. Maksudnya biasanya tinjauannya kita edarkan borang soal selidik ataupun kita bertanya secara interview. So kita buat tinjauan. Itu adalah survey. Survey ini biasanya banyaklah sama ada dikira dengan melihat dalam konteks analisis kepada deskriptif ataupun analisis kepada inferensi. So itu bergantung kepada analisis lah. Apapun survey adalah untuk mendapatkan data dengan cepat. Biasanya survey lah. Okay. Manakala kualitatif pula, Dr. Nick, kualitatif itu adalah dia ada 3. Okay, yang besar yang biasa kita tengok, iaitu yang pertamanya adalah grounded theory. Dalam grounded theory ni ada banyak pula jenis-jenis dia. Itu kita cerita nantilah dalam grounded theory. So grounded yang keduanya pula adalah etnografi. Etnografi ni pun ada banyak juga jenis-jenis etnografi, tetapi cara umumnya ianya adalah memfokuskan kepada satu-satu etnik di dalam satu-satu tempat tersebutlah. Dan naratif ini pun ada banyak, dan ketiga-tiga ni sama ada grounded theory, etnografi dan naratif, biasanya dia punya sampel kajian dia tu tak banyak, tidak seperti kuantitatif. So kualitatif ni kita pergi biasanya kita buat sama ada kita buat survey, kita buat interview biasanya, ataupun kita buat pemerhatian, ataupun kita buat literature review, dokumen analisis. Itu semua dalam bentuk kualitatif lah. So di situlah bahawa ada banyak pula jenis-jenis tertentu. Sebab itu dan yang ketiganya adalah kombinasi antara dua lah, iaitu kuantitatif dan juga kualitatif. Maknanya kita nak buat research ni kita boleh buat guna apa sahaja cara sekalipun, yang penting kita boleh menjawab objektif kajian kita. Sebab itu apabila kita kata kita nak buat kajian, yang penting kenapa kita nak buat kajian, apa masalahnya, apa persoalan kajiannya, apa masalahnya. Apabila ada masalah, maka barulah kita buat kajian. Bila kita nak buat kajian, kena ada objektif supaya kajian kita itu terfokus. Kalau tak fokus lah, walaupun masalah dia besar, tapi apa objektif daripada kajian kita? So kita kena rangka objektif pertama, objektif kedua, objektif ketiga, supaya nampak terfokus kajian kita itu. Kalau tak, kajian itu tidak terfokus. Daripada situlah barulah kita melihat balik persoalan kajian. Kita dah ada objektif, kita soal balik persoalan kajian kita. So bila kita soal balik objektif kita itu, barulah kita berusaha untuk menjawab soalan itu. Macam mana nak jawab soalan? Nak jawab soalan inilah perlunya kepada metodologi ataupun research metodologi. Ataupun kaedah untuk menyelidik. Bagaimana? Kaedah menyelidik inilah yang saya nyatakan tadi. Sama ada kita menggunakan kaedah kuantitatif ke, kaedah kualitatif ke, ataupun combination antara kuantitatif dan kualitatif. Sebagai contohnya, Dr. Ni, contoh katakan kita nak buat di Johor, berada di Kelantan.
ingin membuat satu kajian, ingin mengetahui ataupun menyelesaikan satu-satu isu di dalam masyarakat yang berada di Johor sebagai contoh. Okay. Sedangkan dalam keadaan sekarang, mungkin dalam keadaan pandemik COVID-19, kemudian PKP di samping itu juga kekangan dari sudut keuangan. Contoh, kita tak boleh nak pergi ke Johor. Kita tidak boleh nak pergi ke Johor untuk bagi borang soal selidik. Contoh, kan nak edar borang soal selidik tak pergi ke Johor. Tapi sekarang ni alhamdulillah, kalau dulu susah. So kita boleh menggunakan kaedah kualitatif, ataupun kalau dulu memang susah untuk kita nak interview orang, kan? Sebab tak ada lagi orang kata platform online virtual macam sekarang. So kalau dulu kita tak boleh nak gunakan kaedah kualitatif, tak boleh nak interview, kita just bagi soalan survey, itu pun hantar surat. Dengan harapan mereka menjawab soalan kita dalam bentuk survey, kan? Tetapi sekarang alhamdulillah kita boleh je buat menggunakan kaedah online, lagi mudah. Kuantitatif pun boleh buat, kualitatif pun boleh buat. Kuantitatif kita boleh guna macam-macam platform macam Google Form ke, kan? Tapi dan kualitatif pun kita boleh buat dengan mana kita buat meeting seperti Skype ini ke, ataupun menggunakan Google Meet ke. So kita boleh interview direct, okay, melalui platform-platform maya yang ada. So tidak ada lagi kekangan dari sudut itu. Sebab itu kajian atau penyelidikan yang kita nak buat ini akan menjadi lebih mudah dan lebih senang. Cumanya kita boleh tengok di mana kekangan kita untuk buat penyelidikan. Kalau kita ada kekangan dalam konteks kita tidak boleh pergi, kita tidak boleh disebabkan oleh kerana masa yang terlalu suntuk. So kajian itu kita nak cepat, kita tak boleh nak tanya orang sampai 200 orang, tak boleh nak edar orang soal selidik. Just kita tanya orang-orang tertentu dengan menggunakan kaedah kualitatif lah, kita interview saja. So ada banyak kaedah, tak semestinya kita kata okey bidang ini contoh bidang A. Bidang A tak boleh, walau dengan apa cara pun kena guna kualitatif, tak boleh kuantitatif, tak semestinya begitu. Yang penting adalah yang paling mudah untuk kita lakukan di dalam mendapat ataupun mencapai objektif kita dan menjawab persoalan kajian kita. Saya ambil satu orang kata pekat contoh yang mudah lah, contoh yang mudah. Silakan. Contoh katakan kita berada di Kota Baru. Kemudian kita hendak pergi ke Kuala Terengganu, Dr. Ni. Daripada Kota Baru, kita hendak pergi ke Kuala Terengganu. Okey. Objektif kita apa? Objektif kita hendak pergi ke Terengganu. Okey. Masalah kita apa dia? Masalah kita adalah kita hendak pergi ke Terengganu itu dengan apa? Kita nak pergi ke Terengganu itu dengan apa? Kan? So metodnya apa? Metodnya kita kena pilih. Sama ada kita nak pergi ke Terengganu itu nak naik basikal ke, nak kayuh basikal ke, nak naik motosikal ke, ataupun nak naik flight ke, ataupun nak pergi dengan Grab ke, ataupun mungkin kita nak drive sendiri. Dan yang mana yang lebih mudah? Yang mana yang lebih senang bagi kita? So katakan naik kereta lebih senang bagi kita. So naik kereta itu adalah metod. Kita boleh je pergi ke Kuala Terengganu naik motor. Kan? Bukan tak boleh. Boleh je naik bas. Bukan tak boleh. Tetapi mungkin agak sukar sedikit untuk kita naik motor. Kan? Mungkin agak sukar sedikit dengan keadaan hujan dan sebagainya. Okay? So sebab itu kita pilih metod menaiki kereta. Dan akhirnya kita akan sampai kepada objektif kita, iaitu Kuala Terengganu tadi. Kalau kita naik motosikal, kita tetap sampai juga ke Kuala Terengganu, tetapi terpaksa melalui cabaran-cabaran yang agak sukar. Kalau naik basikal, lagilah sukar. Lagi. Tidak ada metod yang salah di situ. Mana-mana pun boleh, semuanya betul. Cumanya kesukaran itu menyebabkan kita jadi tidak efisien, tidak efektif di dalam menjalankan kajian kita. Okey, itu pandangan saya. Terima kasih. Okey, yang sangguh mendalam, siap dengan contoh dan sebagainya, mungkin diharap para penonton boleh memahami lah secara ringkas apa itu penyelidikan dan kepentingannya. So boleh kita rumuskanlah sedikit berkenaan dengan sesi kita pada kali ini, kali yang pertama, dan mungkin kita akan berkongsi lagi bersama penyelidik ataupun ahli akademik yang lain yang kita boleh temu bual bersama, ya Dr. K?
dengan input dan juga penerangan yang mungkin berbeza sedikit. Mungkin ada yang lebih boleh memahami dengan lebih jelas setengah perkara. Mungkin kita boleh fokus kepada spesifik bidang yang kita boleh kupas dengan lanjut agar dapat dimanfaatkan oleh semua. So mungkin untuk hari ini kita just boleh kita tengok dari sudut apa itu definisi penyelidikan, di mana penyelidikan itu adalah untuk mencari fakta atau kebenaran mengenai sesuatu perkara. Itu yang pertama. Yang kedua, apa itu penyelidikan juga? Penyelidikan adalah untuk menguruskan penyelidikan tersebut secara saintifik untuk menyelesaikan masalah dan menguji hipotesis. So hipotesis ni maksudnya jangkaan lah, mungkin kepada yang baru agak sukar untuk memahami. Hipotesis kita nak menguji jangkaan kita, expectation kita dan juga perkara yang kita jangka saja. Jadi melalui penyelidikan kita boleh quantify ataupun kita boleh nilai secara saintifik. Dan juga kenapa kita perlu menghasilkan satu penyelidikan atau inovasi adalah untuk membina atau mencipta produk yang baru ataupun produk yang lebih baik agar sesuatu perkara yang kita buat tu menyelesaikan masalah. Jadi yang keduanya adalah apa yang kita boleh simpulkan dalam sesi pertama kita pada hari ini ya Dr. K, iaitu proses penyelidikan, di mana kita perlu memilih proses penyelidikan yang sesuai dengan kajian kita agar kita dapat menguruskan hasil kajian kita ataupun aktiviti penyelidikan kita dengan efisien dan juga dengan teratur supaya dapat menghasilkan hasil ataupun result yang konsisten, reliable dan juga dipercayai. So antara proses penyelidikan yang kita kena pasti adalah pertama-tama sekali adalah mengenal pasti masalah. Okey, dan yang kedua adalah kajian literature. Di mana kita nak start ataupun nak mula, kita perlu kepada kajian literature agar kita dapat mengetahui apa masalah sebenar dan kajian yang telah dibuat sebelum ni oleh penyelidik lain. Yang kedua, baru kita membentukkan masalah tersebut supaya kita boleh membuat formula kepada masalah tersebut supaya kita tahu apa masalah sebenar yang ingin kita selesaikan dan apakah penyelidikan sebenar yang kita perlu laksanakan bagi menjawab masalah tersebut. Yang seterusnya adalah untuk mereka bentuk kajian. Okey, kajian macam mana? Seperti kata Dr. K kita, okey, mereka bentuk kajian bercorak macam mana? Okey, bercorak secara survey, eksperimen dan sebagainya. Ada berbagai macam perkara ataupun kaedah penyelidikan yang kita boleh adaptasi dalam penyelidikan kita. Termasuk pengumpulan data, pemproses data dan juga yang paling penting juga adalah macam mana kita menginterpretasikan data kita supaya kita boleh memanfaatkan hasil kajian kita untuk kefahaman dan juga membantu para bukan sahaja penyelidik tetapi masyarakat yang ingin menggunakan data penyelidikan tersebut untuk meningkatkan atau menambah baik proses kerja ataupun hasil kajian termasuk perkhidmatan yang disediakan. Dan akhirnya adalah proses penulisan laporan. Jadi ini haruslah kita kena pasti supaya proses penyelidikan itu berlaku dengan agak sistematik dan mungkin boleh membantu kita dalam menyiapkan ataupun menyelesaikan segala penyelidikan yang kita hadapi. Ya Dr. K, mungkin ada kata-kata akhir ataupun ada penambahan dari sudut untuk kita dalam sesi pertama kita pada kali ini. Dr. K, silakan. Ya, terima kasih Dr. Ni. So saya ucapkan jutaan terima kasih sekali lagi kepada Dr. Nan TV di atas anjuran bersama ini untuk kita bukan saja untuk kita memasyarakatkan penyelidikan itu sendiri. Kita memberi galakan dengan diharapkan dengan siri-siri yang seterusnya nanti kita dapat memberi galakan kepada rakan-rakan kita yang berada di luar sana untuk sentiasa bersemangat melakukan penyelidikan. Bukan saja dalam kehidupan seharian tetapi juga mungkin untuk meningkatkan profesionalisme mereka. Mungkin ada dalam rakan-rakan kita yang bercadang ataupun mempunyai perancangan untuk menyambung pelajaran mereka ke peringkat yang lebih tinggi, mungkin untuk menuntut ilmu sama ada di peringkat sarjana maupun di peringkat ijazah kedoktoran. Dan ingin juga di sini kesempatan ini saya ingin mengambil sedikit kesempatan untuk menceritakan sedikit peluang yang ada di Universiti Malaysia Kelantan, Fakulti Teknologi Kreatif dan Warisan, di mana kita juga ada menawarkan satu program Master in Innovation and Design. Okay, iaitu satu program yang sangat baik yang mana ianya berjalan secara coursework yang dijalankan selama setahun setengah dalam 3 semester,
yang mana program ini banyak ataupun lebih kepada untuk kita menjalankan kajian-kajian secara sistematik dalam konsep ataupun dalam konteks inovasi dan reka bentuk itu sendiri. So mungkin ada rakan-rakan di luar sana yang berminat kepada untuk menyambung pengajian mereka dalam bidang MID ataupun Master in Innovation and Design ini, bolehlah menghubungi Fakulti Teknologi Kreatif dan Warisan, dan kalau nak mudah mungkin boleh terus direct kepada website Fakulti Teknologi Kreatif dan Warisan, dan di sana ada maklumat berkaitan dengan Masters in Innovation and Design. InsyaAllah pengambilan kita yang terawal adalah pada Februari 2021, insyaAllah. Okay, dan untuk itu pesanan saya kepada semua, jom sama-samalah kita menginovasikan diri kita, sama-samalah kita membudayakan penyelidikan sepanjang hayat kita, okay, melalui program Secangkir Kopi Senano Idea bersama Dr. Nick dan juga Dr. K di Dr. 9 TV. Terima kasih saya ucapkan. Okey, terima kasih Dr. K. So mungkin kita boleh sama-sama nantilah kita nantikan siri-siri yang akan datang dengan membincangkan perkara yang lebih menarik bersama tetamu jemputan kita juga yang mungkin akan bersiaran bersama-sama kita dalam program kita, Dr. K, ya. Nanti kita boleh sama-sama mengembangkan perbincangan dari aspek pendidikan dan inovasi, dan jangan lupa untuk melawat Fakulti Teknologi Kreatif dan Warisan untuk mengetahui lebih lanjut berkenaan dengan program Master of Innovation and Design, di mana saya percaya program sebegini memang dirangka khusus untuk para pelajar yang sudah mempunyai kelulusan graduan sebagai first degree, maksudnya di sini para pelajar boleh mendaftar tak kisah daripada bidang pengajian sains, art ataupun management, boleh meneruskan pengajian di peringkat sarjana muda reka bentuk dan inovasi ini, iaitu Master of Innovation and Design, di mana kita boleh mempelajari beberapa ilmu baru berkaitan dengan metodologi penyidikan, pengajian inovasi, reka bentuk global, kepimpinan dalam keusahawan terutama dalam inovasi, termasuk juga reka bentuk interaksi, analisis keperluan perisian, dan juga seminar kepada reka bentuk kelestarian, di mana kursus-kursus yang sebegini membantu kita dalam meningkatkan lagi kemahiran kita dalam meneruskan ataupun melaksanakan penyelidikan termasuk inovasi kepada produk dan perkhidmatan. So sehingga kita jumpa lagi bersama dengan program kita pada kali ini. Nanti kita akan boleh berjumpa lagi dalam program Secangkir Kopi Senano Idea dengan pelbagai tip penyelidikan menarik dari Dr. K dan juga saya sendiri, Dr. 9 di Dr. 9 TV. So sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat maju jaya. Okey, sebelum kita mengakhiri sesi kita pada kali ini, kita juga ingin mempelawa dan menjemput ahli akademik di luar sana. Mungkin usahawan dan juga sesiapa sahaja yang ingin berkongsi, bukan sekadar untuk penyelidikan tetapi untuk pembangunan produk dan sebagainya, boleh menghubungi kami di Dr. 9 TV. Okey, dan juga mungkin boleh kita sama-sama menghasilkan ataupun berbincang dan menghasilkan satu perbincangan yang agak menarik untuk perkembangan ilmu dan juga penyelidikan kita. Ya, Dr. K? Ya. Kita akan jemput sama ada secara rasmi juga, Dr. Nick, kepada pakar-pakar kita yang berada di luar, sama ada dalam bidang industri maupun dalam bidang akademik. Namun begitu kita menjemput juga para pakar yang berada di luar sana untuk email kepada kita sekiranya mereka berminat untuk bersama dengan kita di dalam berkongsi ilmu dalam usaha kita untuk memasyarakatkan penyelidikan untuk semua. Okey, so kepada yang berminat untuk menyertai kami, boleh terus email kepada dr9.tech@gmail.com. Okey, sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.
Dr. 9 TV. Okey, teruskan menyokong Dr. 9 TV.